Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan macam biasa Pika, kita akan berkongsi dua kisah yang viral. Dan story yang pertama, apa dia Pika? Story yang pertama ni kisah banduan diseksa sampai mati gara-gara dengar lagu ni. Baby Shark dudu. Wah, pelik Pelik betul. Dan story yang kedua Pika, mengenai seorang budak lelaki ni dikatakan tak boleh buat kerja rumah sebab ada satu alasan yang sangat pelik. Alasan apa tu? Kalau korang nak tahu, so jom kita layan OBTV. Okey guys, story OBTV yang pertama ni kita nak kongsikan kisah yang agak pelik tapi terjadi di Amerika Syarikat di mana satu lagu ni membuatkan individu itu maut. Nak dijadikan cerita, seorang daripada 4 banduan pernah memfailkan saman dengan mendakwa mereka dipaksa dan didera mendengar lagu popular kanak-kanak Baby Shark dudu yang Pika nyanyikan tadi tu kan. Dan banduan terbabit dikenali sebagai John Basco ditemui tidak sedarkan diri di dalam penjara. Pegawai perubatan kemudian dikejarkan ke lokasi kejadian. Namun masa yang berusia 48 tahun itu disahkan meninggal dunia. Kalau penonton nak tahu, sebenarnya John Basco ni terdahulu dia pernah bersama 3 rakannya iaitu Daniel, Joseph dan Jalil Foreman ni sebenarnya pernah mendakwa yang dia didera sepanjang dalam tahanan. Menurut banduan Daniel Hedrick, dia turut dipaksa berdiri sambil mendengar lagu Baby Shark selama berjam-jam pada tahun 2019. Manakala Joseph Mitchell perlu diheret keluar dari selnya dan ditempatkan dalam satu bilik sebelum dipaksa berdiri dalam kedudukan tekanan selama 3 hingga 4 jam. Tangannya juga digari di belakang sambil lagu Baby Shark dimainkan dengan kuat di lorong tahanan tersebutlah. Betul. So maksudnya Pika, dia berdiri selama berjam-jam, lepas tu dia dipaksa pula untuk dengar lagu Baby Shark. Dan disebabkan seksaan tersebut, mereka berpakat untuk memfailkan saman. Agak different cara mereka memberi hukuman kepada banduan di sana kan. Kalau macam kat kita ni mungkin kena dengar lagu apa lagu ni Baizura, Ifarazia. Gitu mungkin denda mungkin. Ke lagu begitu sulit. Mungkin lah tapi itulah memang lain daripada yang lain. Betul, lain daripada lain. Okey guys, untuk berita yang seterusnya. Kebiasaannya lah waktu zaman sekolah dulu, kalau kita tak siap kerja rumah atau orang putih kata homework lah kan, kita akan bagi alasan seperti alamak cikgu dah siap tapi tinggal kat rumah. Betul. Ataupun saya jenis yang macam ni lah, saya jenis jujur. Saya beritahu, maaf cikgu, saya tak siap, rotan je lah. Kalau penonton di rumah nak tahu, seorang pelajar lelaki berusia 11 tahun tular di media sosial China selepas ditampil dengan alasan bahawa dirinya mengalami alahan terhadap bau buku kerana tidak mahu membuat kerja sekolah. Wow, lain macam alahan dia. Dan memetik laporan South China Morning Post, kanak-kanak tersebut sebenarnya merupakan pelajar tahun 5 di sebuah sekolah di wilayah timur China. Dalam satu video yang dimuat naik sebuah agensi berita tempatan Zibu Jis, kanak-kanak itu dilihat menangis sambil menyatakan bahawa dia tidak dapat membuat kerja sekolah. Memang dia tak boleh buat. Sedih betul lah dia. Dan difahamkan dia terpaksa membuat kerja rumah sambil memegang tisu pada hidungnya kerana kononnya dia cakap reaksi alahan yang membuatkannya tidak sihat. Saya tak tahu lah, tapi saya sepanjang saya sekolah lah kan, saya tak pernah lagi dengar alahan ni. Ni memang rare. First time kan? First time. Itulah, saya pun sama. Dalam rakaman tersebut, ibunya bertanya mengapalah dia tidak mahu membuat kerja sekolah. Kemudian dia jawab bahawa dia alah dengan bau buku. Ibunya juga bertanya sekiranya dia ingin pergi ke hospital untuk nak cek okey ke tidak dan sebagainya. Tapi dia tidak mahu. Macam alasan pula Macam alasan lah, mungkin lah. Tapi mungkinlah lepas tak payah guna buku guna komputer je kan. Apa-apa pun buatlah kerja rumah tu kan. Sebab sekarang ni kalau tak ada buku pun kita dah ada iPad dan sebagainya. Dunia dah digital. Tak ada alasan dah. Mungkin dah tak ada lah buku tu kan. Okey guys, berita OBTV yang pertama untuk minggu ini. Berita ini pasti membuatkan anda di rumah rasa geram dan sedih. Bayangkan seorang anak sanggup membunuh ibunya semata-mata kerana wang ringgit. Perkara itu berlaku pada 3 tahun yang lepas lah. Dan dia baru nak mengaku baru-baru ini. Insiden hari ini sebenarnya lah yang berlaku pada Januari 2019. Iaitu betul lah macam cakap 3 tahun yang lalu. Dan ia berpunca apabila suspek bernama Jared
baru berusia 25 tahun ini mahu mempercepatkan kutipan pusaka bahagiannya dengan meminta wang berjumlah RM50,000 Malaysia yang didakwa berada dalam akaun bank mangsa iaitu Paula. Siapa sangka lain pula yang jadinya apabila tercetusnya pergaduhan antara dua beranak itulah sehingga membuatkan suspek bertindak di luar kawalan dengan memukul dan menetak ibunya di kediaman mereka yang terletak di Manhattan, Amerika Syarikat. Hui, sampai di hati dan menyedari ibunya sudah tak bernyawa, Jared mula panik dan berpakat pula dengan teman wanitanya untuk membersihkan lokasi kejadian. Ini betul-betul anak derhaka. Itulah, dia dah komplot lah dengan kekasihnya tu kan. Tidak cukup dengan itu, mereka berdua membawa mayat mangsa ke rumah keluarga di New Jersey dan membuangnya ke dalam tong sampah. Suspek kemudian mula mencari cara untuk menghapuskan bahan-bahan bukti, termasuklah cara untuk melupuskan mayat. Polis menemukan mayat mangsa yang sudah merepuk di dalam tong sampah. Bayangkan nak membunuh tapi buang dekat tong sampah rumah sendiri. Itulah dia. Mungkin dengan keadaan rasa panik dan sebagainya, mungkinlah dia buat keputusan sebegitulah kan. Susulan daripada itu, pihak polis mula menjalankan siasatan lanjut dan menemui sarung tangan getah yang ada darah dekat sarung tangan getah itulah kan. Selain kesan darah itu di lantai garaj kediaman keluarga mangsa di New Jersey. Siapa yang sangka anak sendiri orang kata darah daging sendiri sanggup membuat perkara sebegitu kejam lah. Itulah, harap-harap perbuatan anaknya ini dapat hukuman yang setimpal lah, Rika. Betul. Okey guys, berita OBTV seterusnya. Sebelum ni kan macam viral lah kisah pakaian anak mama CMP. Cecah jutaan ringgit. Orang kata from the top to the toe. Betul, dan Rika. pakaiannya semua mahal-mahal. Orang kata kita ni rakyat marahan ni mampu tengoklah, pakailah mana ada Itulah dia, Rika. Kalau kita ni tak mampu, buatlah cara tak mampu kan. Okey, tu kisah Cik B yang tular pada hari itu. Tapi orang dah lupa dah isu tu. Orang dah lupa. Kali ni kita nak berkongsi lagi satu seorang selebriti terkenal Malaysia apabila jam tangannya dikatakan mencecah jutaan ringgit. Artis tu tak lain tak bukan ialah pelakon dan penyanyi cantik iaitu Fazura. Sayangi dirimu. Sayangi dirimu, betul Pika. Nak dijadikan cerita, baru-baru ini Fazura ada memuat naik foto menyambut ulang tahun kelahiran suaminya iaitu pelakon jugalah Fatah Amin di Instagram. Namun bukan kemeriahan majlis itu yang menjadi spotlight, tetapi apa dia, Pika? Tetapi yang menarik perhatian warganet adalah jam tangan mewah jadi pakai di pergelangan tangan Fazura. Dan sementara itu melalui hantaran beza, peminat turut mendakwa Fazura ni ada bodyguard. Dan saya ada juga baca Fazura ni selalu belanjakan barang-barang mewah untuk pekerja dia. Bodyguard ke apa ke, angkat beg tu. Tapi tak tahulah kan. Saya selalu dengar lah kan. Dan kita bila lagi nak kaya? Kita tak tahulah, Pika. Kita doa-doa lah kan. Kita doa rezeki. Mungkin minggu depan kita dah mampu, atau mungkin next year kita dah jadi artis. Kita tak tahu. InsyaAllah InsyaAllah. Okay guys, berita OBTV yang pertama. Baru-baru ini vokalis kumpulan Maroon 5 Adam Levine dituduh mempunyai hubungan sulit bersama seorang model dikenali sebagai Sumner Stroh. Selepas wanita berkenaan memuat naik mesej perbualan mereka di TikTok. Bukan itu sahaja, Stroh turut mengakui yang dia mempunyai hubungan sulit bersama suami orang yang berkahwin dengan model Victoria's Secret itu. Dan tak lama selepas video itu mendapat perhatian dunia bintang global pula kan. Akhirnya Adam tampil untuk menjelaskan perkara sebenar. Tegasnya dia tidak mempunyai hubungan sulit dengan wanita terbabit, tetapi sudah melampaui batas dan menyesal dengan perbuatannya itu. Macam agak kurang jelas penjelasan yang diberikan oleh Adam tu, macam ada bermeaning. Macam masih sama-sama, macam masih ada surface kan. Dan itulah antara petikan kenyataan dari Adam di Instagram ialah dia kata macam ni tau. Saya tidak mempunyai hubungan sulit, namun saya sudah melampaui batas semasa tempoh yang saya kesal dengan kehidupan saya. Itu Adam yang cakap. Itu Adam kata tambah Adam lagi, dia hanya peduli mengenai isteri serta keluarganya dalam dunia ini. Dalam pada itu, Adam mengatakan bahawa dia akan bertanggungjawab sepenuhnya atas
apa yang terjadi. At least inilah yang kita mahukan, Ash. Kalau dah lakukan sesuatu, kita kena bertanggungjawab. Bagus, Adam. Tapi kan selepas Stroh mendedahkan yang perkara ni lah, perkara isu curang ni dekat laman social media kan, ada beberapa lagi wanita lain pula tampil, Ash. Dia jadi macam pelopor pula untuk wanita-wanita lain yang mungkin tersakiti. Mungkin. Untuk tiba-tiba surface up pula. Tak tahulah kan, mungkin sebab mukanya yang good looking tu kan, orang kata Adam Levine ni lelaki terseksi di dunia. Mungkinlah. Tapi itu bukanlah tiket untuk dia mengambil kesempatan atas perempuan kan. Itulah, tak tahulah Patch. Mungkin betul ke tidak? Patch rasa macam mana? Tak tahulah, tapi itulah, at least apa-apa pun dia kena bertanggungjawab lah dengan apa yang dia buat kan. Okeylah, daripada kisah curang kita beralih ke berita yang seterusnya. Kali ni berita ni agak menggemparkan, bunyinya mungkin agak kejam dan tidak berhati perut. Seorang bapa di Karachi, Pakistan telah bertindak membakar anaknya hidup-hidup. Betul tu Patch. Menerusi laporan Mail Online, mangsa dikenali sebagai Syahir Han mengalami kesan melecur yang teruk sebelum dikejak ke hospital. Namun disahkan meninggal dunia selepas 2 hari menerima rawatan. Kenapa sampai macam tu sekali Patch? Tak adakah cara lain untuk mengajar anaknya itu? Buat Betul. kerja sekolah je pun kan? Kerja sekolah sampai tergamak untuk membakar anaknya hidup-hidup Dan difahamkan bapanya namanya Nazir, dikatakan telah menyimbah minyak tanah ke atas anaknya itu dan lalu menyalakan mancis kerana sebenarnya ingin menakut-nakutkan sahaja, Ash. Ingin menakut-nakutkan anak yang berusia 12 tahun itu supaya menyiapkan kerja rumahnya. Walau bagaimanapun niatnya untuk jadikan pengajaran tu bertukar tragedi ngeri Patch. Apabila nyalaan api berkenaan menjambar minyak pada badan Syahir. Mantapnya kalau dah ada api, ada minyak tanah, memang Senang mudah terbakar lah kan. Ya, betul. Macam meminta. Ya, Dia betul. meminta. Dan mendengar jeritan anaknya, si ibu namanya Shazia, kemudiannya meluru masuk ke dalam bilik. Lalu dia bersama suaminya terus melemparkan selimut dan pakaian yang ada lah berkaitan ke arah mangsa dengan cubaan untuk memadamkan api. Dan namun begitu usaha mereka ini tidak membuahkan hasil dan tak mencukupi lah untuk menyelamatkan anak mereka ni. Dan untuk pengetahuan anda, 2 hari selepas anaknya meninggal dunia dan hari keesokannya tu suaminya ditahan. Saya rasa macam ada banyak lagi cara lain untuk ibu bapa boleh lakukan untuk mendidik, especially untuk mendapatkan anak mereka untuk lakukan kerja sekolah, kerja rumah dan apa-apalah. Betul. Tapi bukan cara macam ni. Dan saya rasa rakyat Malaysia, ibu bapa di Malaysia cukup cerdik dan matang kot untuk berfikir jangan lakukan benda macam tu. Okey guys, itu saja OBTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel yang menarik, anda boleh ke www.ohbulan.com. Dan banyak lagi video menarik untuk anda tonton semuanya di YouTube Oh Bulan Official. Dan jangan lupa juga untuk follow akaun TikTok kami pun sama Oh Bulan Official. Dan kepada anda di rumah, jangan lupa untuk tonton OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Esnodin. Dan saya Patch Mono. Sehingga kita jumpa lagi, jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.